4-1, 4-1, 4-3-3 dan sebagainya. Ceritanya adalah di tengah padang. Dan pengendali pasukan Bangladesh nyata lebih tenang. Dia mahukan sesuatu upset katanya dalam perlawanan menentang Malaysia. Jadi terbual bersama dengan pengendali pasukan Bangladesh. Should Bangladesh upset Malaysia tonight, you'll be upsetting a big crowd and the FIFA rankings. Can you tell me about the improvements of Bangladesh over your period in charge? Well, it's been for me 6 months since I arrived to the national team. The second window is this one, and slowly we have been trying to implement some changes, some new game idea, and slowly after 5 games, I think things are slowly changing and the players getting more confident. Definitely. What's your expectations coming in tonight? Big crowd. Malaysia have got a big goal to aim for. We have to aim for the win. We want to, and we are sure that we can make things very difficult for Malaysia. We know that this is a very big night for them today, but all the crowd that we have here and all the people that is watching from home, so we need to perform at our best. What's pleased you most about Bangladesh? Safi tunjuk macam mana gelombang merah hijau sedang menakluk di kawasan sebelah sana. Okey, sesuatu yang menarik. Baik. Tadi kita masa tengah azan kita sempat dengar dengar Haji Zainal punya komen. Jadi kita mungkin dengar balik sedikit Haji Zainal beritahu tentang perlawanan Malaysia dan juga Bangladesh. Baik. Kim Panggon membuktikan bahawa dia adalah jurulatih yang suka untuk menukar line up. Dia suka memberikan peluang kepada pemain-pemain, dan saya percaya hari ini juga dia akan membuat perubahan terutamanya di bahagian tengah dan juga bahagian hadapan untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain yang belum beraksi. Kita mungkin juga tidak akan terkejut kalau ada penjaga gol baru, iaitu Shihan yang akan diturunkan selepas apa yang berlaku kepada Farizah Malias dalam perlawanan ketika menentang pasukan Bahrain. Tetapi siapa pun yang diturunkan, tugasan utama mereka adalah untuk cari kemenangan. Kemenangan yang akan menutup tirai pertandingan di Kuala Lumpur ini dengan Malaysia menduduki tempat yang kedua. Creditable finish untuk mereka. Target kita 7 poin. Kita dapat 3 dan sekarang ini kita memburu lagi 3 poin. Pada saya 6 poin daripada 3 perlawanan cukup membanggakan jugalah. Memandangkan ini adalah pasukan yang sedang cuba dibentuk semula oleh jurulatih baru Kim Panggon dan juga pembantu-pembantunya, supaya kita sekarang ini dapat layak ke pusingan akhir Piala Asia dengan merit dan juga dapat bersaing bersama-sama dengan pasukan terbaik rantau Asia. Okey. Jelas tadi kita di sana beritahu apa yang perlu dilakukan dan sebagainya, perubahan taktikal dan apa yang akan berlaku. Dan Skohil juga antara pegulas yang terlibat secara langsung dengan beberapa perlawanan sebelum ini juga. Tadi saya sempat berbual dengan dia, katakan ini sesuatu momen yang perlu diingati dan dia menantikan saat ini. Jadi Dan Skohil, reaksi pegulas bahasa Inggeris untuk perlawanan malam ini. A point will be enough. Other results tell us that Malaysia don't need to go gung-ho. I'd be really surprised though if Malaysia don't really make a good job of what's been an excellent qualification process for them and finish the job in style. Bangladesh are ranked 188 in the world. Now they prove themselves, I think, to be a little bit better than that. Their performances against Bahrain in the second half and certainly against Turkmenistan suggest that this won't be an easy ride. Bangladesh are similar to Brunei in the world rankings, but Bangladesh are a much better team than that. And in Jamal in the central midfield, they've got a very tidy midfield player. Sazad will make life difficult for Malaysia. But I think this is a very, very vibrant Malaysia side. I'm loving the work that Kim Panggon has done with them. Shafiq Ahmad, I believe, will lead the line today, so he'll do the Darren role. The wingers of Faisal will be supported, of course, and then Safawi in that number 10. The pressing will be far too much for Bangladesh. I would be astonished if this is not a comfortable victory for Malaysia. Okey, wow. Tanpa membuang masa, kita sedang dipersiapkan dengan pemerhatian dan juga penelitian dengan penuh rasa dan juga jiwa untuk perlawanan ini. Separuh masa yang pertama, Safi Salih. Saya rasa dengan langkah bismillah, saya rasa pemain harus melakukan yang terbaik untuk
memberikan keputusan yang positif sebelum masuk separuh masa kedua. Oh, ya Allah Tuhan, aku pemudahkanlah pasukan negara malam ini. Ya Allah ya Tuhan kami, pemudahkanlah urusan kami pada malam ini untuk mencipta sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tanpa membuang masa, perjalanan untuk cerita di minit yang pertama menuju ke minit ke-45. Aiman Skaci dan juga Asmai Bakri sedang bersiap sedia. Selamat menonton. Awak start lah. Saya rasa tak rugi siapa yang menghadirkan diri di dalam Betul. stadion dan siapa yang melihat aksi pasukan negara di rumah. Datang dan datang mengakibatkan di penghujung. Kalau Syukur kata-kata saya tadi. Nampak dah penat dah tu. Kalau kita lihat pasukan Bangladesh dalam minit-minit 5 minit terakhir, saya rasa dalam 3 game kalau line up yang sama, saya rasa second half dia orang akan mati. Dan nampak apa kepenatan. yang approach yang daripada pasukan kita pada malam ini pun adalah berlainan type of playing. Kalau kita lihat Inari Doyinko dapat bola, Azam dapat bola, diagonal ball antara yang tepat ni, kalau kita lihat dapat memecahkan cikal pertahanan. Dan kita nampaknya study yang amat baik sekali untuk pasukan Bangladesh ni. Kelemahan mereka adalah di wide flank back dia. Betul, Azam dengan Jongkos menggunakan kepakaran mereka untuk menghantar ke wide dan membuat serangan kita dari bahagian tepi. Di situ nampak tarian Arif Aiman sekali lagi. Kobin Faisal. Ong overlap sampai ke atas untuk membuat Dan hantaran hampir menjadikan gol. hampir menjadi gol. Syafi Ahmad. Tak, okey, satu poin lagi. Kita tengok dulu Syafiq Ahmad permulaan pada bagaimana kita menekan pasukan Bangladesh dari minit ke minit. Kalau dilihat Syafiq dalam saya rasa awal 1 ke 5 minit adalah satu proses yang struggle untuk Syafiq. Tetapi selepas itu dia berada pada kedudukan saya katakan free roll untuk turun sedikit ke bawah, merencana permainan dan mengambil play posisi. Satu larian yang menarik daripada Kobin On daripada sebelah kiri kan, dan satu hantaran, dan kita melihat Syafiq Ahmad mencuba untuk menjadikan gol untuk pasukan, gol pertama untuk pasukan negara, tapi tiada rezeki, bola terkena tiang, dan saya rasa percubaan demi percubaan yang dia akan lakukan dan dia akan menjadikan gol untuk pada separuh masa kedua nanti. Betul, banyak peluang yang dihasilkan untuk penyerang kita menjaringkan gol. Yang penting kita mencipta peluang, jaringan itu pasti akan ada. Selepas itu Safawi umpamanya seolah-olah barisan pertahanan pasukan Bangladesh dalam kedudukan ball watching, memerhati transisi hantaran dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang saya cakap daripada hantaran daripada Azam dia kena bola yang amat menarik tadi. Miki menggunakan dia punya kelebihan dan meleceh, dan kita tahu Safawi Rashid kebolehan dia, luck tak ada untuk dia dan dia mencuba. Dan sebenarnya macam mana kita melakukan serangan tu adalah satu perlawanan yang 45 minit yang amat menarik. Kanan kiri sentiasa melakukan tugas dia yang amat baik sekali. Yang paling kesian Matt Matt Davis. Mac dengan Kobin On. Kobin Ong, kita tak tumpu pada kiri atau kanan, Yes. kita dua-dua bergerak. Yes. Dan itu sangat-sangat menarik kita punya serangan. Satu percubaan yang menarik daripada Safawi sebenarnya. Kita juga dilihat sudah pun buat blocking awal untuk mengelak sebenarnya Bangladesh menembusi kawasan tengah. Itu peringkat awal sudah pun berjaya. Ya, Bangladesh akan main bola-bola belakang, dan back four kita mendapat handle benda ni memang amat menarik sekali, dan mereka dapat handle dalam situasi bola-bola lambung ni. Itu yang kita lihat pasukan back four kita menjalankan tugas yang amat baik. Penalti jaringan pertama Safawi Rashid. Ya, saya rasa penalti yang diambil dengan tenang oleh Safawi. Kita tahu kepakaran kaki kiri Safawi, dan satu tackle dari pertahanan Bangladesh. Saya rasa sangat merugikanlah untuk pasukan Bangladesh. 50-50 challenge, bila melakukan tackle seperti itu is a advantage untuk pasukan serangan. Apa yang menarik dalam situasi ini, ketika kita dalam ball position, kita hilang bola dan player datang BPO ke BP, mereka telah press habis-habisan sehingga mendapatkan penalti ini. Hasil ada usaha 3-4 pemain di hadapan tadi. Ball possession BP, ball possession opponent BPO. Jelas pada ketika hanya ada 3 orang melakukan pressing untuk terus menekan pasukan Bangladesh untuk membawa kepada jaringan pertama sepakan penalti Safawi Rashid. Sepakan ini juga walaupun pada kedudukan penjaga gol pasukan Bangladesh hampir menepis, tetapi saya rasa kualiti dan juga kelajuan bola itu memisahkan Malaysia dan juga Bangladesh. Teknik kaki kiri Safawi dengan kelajuan bola, saya rasa memang satu sepakan yang sangat menarik. Okey, ini lontaran ke dalam dari Kobin. Jelas juga kita ada kalanya mencuba untuk set piece sebegini,
dan hampir-hampir sebenarnya menemui cerita jaringan. Hari ini dalam awal 15 minit pertama, 20 minit pertama, kita lihat penjaga gol Bangladesh bertali harus sibuk. Sibuk untuk melakukan hadangan-hadangan untuk pasukan negara. Dan satu hantaran set piece juga daripada pasukan negara. Kobe Om melakukan hantaran jauh yang amat menarik dan selalunya gol benda ni. Selalunya Safawi akan menjaringkan gol dengan tandukan seperti itu. Saya rasa ruang yang cukup selesa untuk Safawi meletakkan bola ke kiri atau ke kanan penjaga gol, tapi dia memilih untuk tepat ke penjaga gol Bangladesh. layer by layer, defend, midfield, striker, kita dalam kedudukan in numbers. Sama ada balik pada Syukur kata tadi, BP dan juga BPO, kita in numbers cukup. Tetapi bila Bangladesh datang, mereka ada sesekali berjaya menyelusuri kawasan tengah, berkembang ke bahagian sayap kiri dan juga kanan. Itu ada sedikit kebimbangan buat kita pun. Betul, itu yang saya cakap tadi, hantaran-hantaran belakang. Tapi satu clean tackling daripada Syahrul kan memang betul-betul menyelamatkan kita daripada gol penyamaan daripada pasukan Bangladesh. Kelekaan ni yang kita tak nak kan, sebab dalam kata kita gairah melakukan attacking, tapi dalam defending bisik-bisik yang kecil ni yang membahayakan pasukan negara. Tapi kita harus puji Syahrul Saad, satu tackling dalam D-box yang berani dan tackling bola yang amat menarik dan kita selamat. Selepas itu, deretan peluang kita kini tiba giliran Syafiq Ahmad menerusi satu kerja keras. Saya katakan kerja keras kerana dia alert dengan keadaan persekitaran. Itu key point dia. Dan dia membawa kepada pergerakan yang kita akan saksikan ini, Syukur. Betul. Seperti kita bilang masa pre-show tadi, dia akan cuba dan cuba. Dan satu turning volley yang amat menarik sekali. Bagi saya, dia akan menjadikan gol. Saya harapkan, saya doakan dia akan menjadikan gol untuk mendapatkan kepuasan untuk diri dia sebagai penyerang untuk menjadikan gol. Ya, peluang demi peluang dia mencuba, dan saya rasa memang pada second half nanti dia akan menemui sentuhan jaringan. Dia berada tempat yang betul, cuma jaringan itu belum. Rezeki je untuk jadikan gol belum Saya lagi. rasa minit tak betul lagi. Minit tu akan datang. Minit. Kita bincang Safi, kebimbangan kita menerusi dead ball situation, throw in. Dan ianya terjadi. Ya, betul. Menerusi jaringan yang dilakukan, itu jaringan penyamaan untuk pasukan Bangladesh. Jauh betul. Tetapi Macam, saya rasa ini praktik. Ini latihan, dipraktikkan. Saya pun tak tahu nak cakap, tapi saya rasa staff coaching dah memberitahu kelebihan dalam set piece bola throw in. Kelekaan sedikit saja kita dihukum dengan jarikan pemain jersey nombor 6, tak silap saya. Dan saya dengar dalam minister pun orang yang setting dan orang itu juga yang menjaringkan gol. Ini benda kita harus, tapi lepas tu player dah alert dah. Dia alert, betul lah. Pada ketika itu marking kita berada cantik numbers ada. Kelekaan sedikit. Kelekaan ketika ball travel. Bola flick. Okey, baik. Selepas itu Safawi Rashid. Okey, minit 35. Safawi dengan Syafiq ni bertukar-tukar. Okey. Yang buat kerja Arif Aiman. Ada dengan Faizal. Dengan Faizal. Okey. Ini merusi sepak kanan surut. Lihat bagaimana percubaan awal, kemudiannya bergelut di dalam kawasan depan, dan kemudian ini jaringan. Ini jaringan gol kedua. Jaringan ini sebenarnya saya nak katakan lebih kepada bagaimana inilah membezakan kualiti pemain yang beraksi di luar dan sebagainya, bukan nak menidakkan pemain-pemain tempatan. Syukur. Hari ini performance Dion Coles dalam 3 perlawanan adalah performance yang baik. Saya rasa bagi demi negara, walaupun dia beraksi di luar, dan dia menunjukkan satu dedikasi ataupun orang bagi semangat yang baik untuk pasukan negara, contoh yang baik untuk pasukan negara. Best bola ni. Pada angle yang agak sukar, walaupun dia dibantu dengan kesilapan penjaga gol, tetapi intention ke arah gol itu ada untuk Dion Coles menghasilkan jaringan kedua. Okey, last Syafiq Ahmad. Saya kata tadi Syafiq Ahmad, Safawi. Okey, Syafiq Ahmad. Okey, ini di penghujung babak yang pertama. Sekali lagi pressing. Lihat pada kedudukan yang seolah-olah bola tu dia jaringkan gol kan. Kalau kita kat atas, kita dah melompat dah. Betul. Tapi mungkin linesman nampak situasi tu, bola tu tidak melebihi line kan. Kalau kita lihat balik, Ya, di sini nampak bola tidak melepasi line. Jadi saya rasa percubaan, sebenarnya poin yang kita nak cakap ni terlalu banyak. Kalau nak ikutkan berapa banyak kita melakukan serangan-serangan yang agak bahaya untuk pasukan daripada yang menarik dia adalah Syafiq berada di
situasi untuk menjaringkan gol. Dia mencuba. Okey. Tadi saya dapat call daripada Datuk Seri Rizal Marikan. Dia kata boleh tak pengulas tenang-tenang sekejap. Dia pun tak senang duduk. Dia kena duduk. Datuk Seri tenang-tenang Datuk Seri. Tenang-tenang Datuk Seri. InsyaAllah kita akan Kita mencipta sesuatu. Kita doakan. Masih lagi doakan kejayaan untuk pasukan negara. Tambahan jaringan 2, 1, 3. Saya tambah 2 lagi. 2 lagi Syafiq Ahmad. Saya pun sama. 2 lagi. 2 pertukaran juga akan dilakukan oleh Bangladesh. Tanpa buang masa, Aiman dan juga Asmai Bakri telah bersiap sedia. Sekali lagi, doa mengiringi perjuangan untuk Amin, 45 minit Amin. yang berikutnya untuk dibawa cerita kebanggaan negara untuk Piala Asia kali ini. Terus bersama dengan Aiman dan juga Asmawi Bakri. Selamat menonton. Apa lagi yang saya sukar untuk berterjemahkan dengan kata-kata, kerana bola sepak Malaysia telah melalui satu fasa yang cukup kritikal, cukup melihat bagaimana kita sendiri terkesan cukup. Betul. Safi, Betul. kita melalui fasa yang dikeji apa yang bola sepak Malaysia tak dapat. Terlebih dahulu alhamdulillah, syukur kepada Alhamdulillah. Allah Taala, pasukan negara melayakkan di Piala Asia. Satu pengorbanan saya di sini, kita berkongsi kejayaan pasukan negara ini. Very impressive from the beginning. Menyokong We know we gembira, had to fight kita with sedih, that. We were kita able emosional somehow. pada hari ini kerana Malaysia melayakkan diri ke Piala Asia secara merit. Dan ini satu benda yang kita tidak, Asia titik belum. Kita pun tidak boleh cakap apa-apa dah. Betul. Ini adalah kerja kuat mereka. Tahniah kepada Kim Banggu, tahniah kepada Datuk Amidin sekalipun. Walaupun orang hentam FAM sebagaimana pun, tapi drastiknya pertukaran, drastiknya pemikiran, akhirnya pasukan kita berjaya. Alhamdulillah, saya diberi peluang pada hari ini. Yep. Dipilih Yep. pada hari ini untuk meraihkan bersama Suasana. rakyat Malaysia. Yep. Suasana yang cukup mencipta sejarah. Betul. Dan saya ingin memohon maaf jugalah. Segala kritikan saya, segala teguran saya sebelum ini adalah demi bola sepak negara kita. Ini adalah untuk kejayaan pasukan negara kita. Inilah momen yang kita tunggu-tunggukan. Inilah momen saat detik kejayaan yang kita tunggu-tunggukan. Kita kritik demi kita sayangkan bola kita sepak sama kita. Pawi. Tahniah. Apa kau nak cakap? Cakap sikit. Saya tak nak cakap apa. Saya cuma nak thank you kepada semua yang datang hadir, dan saya tak boleh cakap apa sebab dah lama kita tunggu benda ni. Jadi kita layak hari ni. Thank you boss, thank you. Wedan. Syamil. Bos, Syamil. Ada lagi Alhamdulillah. Azam. Kita dengan Azam. Kejap. Ini ada Azam Aziz, pemain yang memberi banyak peranan dalam skuad kebangsaan. Wedan. Tahniah. Pada. Wedan. Cakap sikit. Silakan je. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada penyokong-penyokong Malaysia dan family saya, family player lain semua, family. Alhamdulillah. Terima kasih support Tahniah. kami. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah. Bos, 20 tahun bos. Kita terasa emosi dia. Kita terasa. Usaha keras mereka sebenarnya, mereka saja yang tahu macam mana mereka kena. Macam kita yang rapat dengan dia, kita tahu
Kita tahu apa yang dia orang rasai. Kadang-kadang dia kata, bang, apa lagi kami nak buat bang? Sampai tahap macam tu. Dan hari ini mereka berhak sebenarnya. Betul. Saya rasa benda ni diorang menangisi kemenangan ni. Diorang menangisi layak ke Piala Asal ni. 40 tahun. Inilah 42 tangisan tahun. Itulah tangisan kejayaan. kepuasan daripada pemain-pemain kita. Kita harus menghormati, kita harus respect dan rasa bangga dengan Tutuplah cerita-cerita pengorbanan. yang tak berapa elok. Ayuh kita raikan benda ni bersama. Kerana selepas 40 tahun lebih, 42 tahun. 42 tahun, kita menanti momen ini. Hari ini ia terbukti. Lebih kurang 10-50 minit malam tadi, kita mengesahkan tempat secara merit ke Piala Asia. Benda yang ditunggu-tunggu. Benda yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita. Saya rasa atmosfer di stadium, penonton tak berganjak. Tak, kita rasa macam kita nak join dia. Betul lah. Aduh, nasib baik kamera ni. Tak apa jom. Nasib baik boleh bawa Mic ni kat sini. Kalau kita tengok Azam tadi menangis. Mail menangis. Farizal Malias menangis pada Inilah pengorbanan diorang. Penat lelah, terpaksa duduk hotel selama sebulan. Tidak boleh berjumpa keluarga sebulan. Demi negara. Dan kejayaan ini dikongsi bersama keluarga tersayang. Jadi kepada keluarga pemain-pemain, terima kasih kerana merelakan membenarkan perjuangan ini yang sebenarnya hanya pemain dan keluarga saja faham. Saya tahu. Kan? Betul lah, Safi. Betul. Saya tahu pengorbanan keluarga amatlah besar untuk seorang pemain bola sepak. Kita ditinggalkan, selalu kita tiada masa dengan family dan mereka, pengorbanan mereka berbaloi untuk diri mereka lah. Hargailah pengorbanan mereka ni. Saya menanti tiupan whistle tu. Saya rasa macam, ya Allah, kenapa lama sangat ni? Bila nak tiup ni? Mereka bangun FM di bawah kepimpinan Datuk Hamidin. Biarlah orang nak cakap apa kat saya pun. Tapi Datuk Hamidin hatinya keras. Dan dia tak peduli apa orang cakap, apa yang dia nak buat, mendapat kritikan dan sebagainya. Kita ke Piala Asia. Dia berlapang dada untuk menerima kritikan demi kebaikan. Dan saya masuklah pedas siasat. Maksudnya pedas siasat awak menjadi Grup. Wow, kita bersembang ni dalam keadaan kegembiraan mereka. Betul. Kita meraihkan mereka dan saya tahu awak berkecimpung dalam bidang ini hampir 17 tahun dan awak menunggu nikmat ini sebagai pemula sukan dan akhirnya awak berjaya melihat pasukan negara ini berjaya Di depan mata awak di sendiri. depan mata awak sendiri. Dan kami berdua, Asal kau ngetek aku? dan kami berdua sebagai bekas pemain bola sepak dan kami berasa bangga apa yang mereka lakukan untuk negara. Tak, saya macam nak cakap, saya rasa macam bila saya tulis, bila saya cakap, macam-macam persepsi diberikan. Kaki jilat, kaki ampu. Tetapi cerita di sebaliknya, saya tahu semuanya. Tetapi demi untuk memastikan moral pemain, moral persatuan, moral segala-galanya untuk rakyat Malaysia, simpan dahulu. Dan apa kita lihat dalam press conference Kim Pangkun tadi, dia mengucapkan terima kasih kepada kelab-kelab di Malaysia ini. Kalau tiada kelab-kelab yang melahirkan pemain-pemain, yang mengeluarkan pemain-pemain yang perform dengan pemain ini, dan saya pasti tidak akan aku je. Terutamanya kita lihat berapa ramai pemain-pemain yang serasi bersama. Dan dia tidak mengatakan diri dia bagus. Dia mengatakan semua orang membantu untuk menaikkan bola sepak Malaysia. Dan ada satu ketika apabila ditanya, dipanggil, saya share satu momen ketika Malaysia menentang Singapura di Kota Singa. Kita masa tu tak ada penyokong, Atras tak datang. Panggun membawa satu inisiatif memasang lagu Atras Melaya di dalam bilik persalinan. Itu saya tahu. Ia satu yang saya rasa dia nak tahu bahawa apa yang mereka lakukan ini untuk Malaysia. Untuk Malaysia. Saya rasa siaran ni kalau nak panjangkan lagi pun tak apa. Sebab saya nak tunggu beberapa pemain lagi yang saya ingin temu bual lah, Safi. Memang Saya rasa man of the match ni Syafiq Ahmad tak silap saya. Syafiq Ahmad dan saya memilih Syamil Kuti. Syamil Kuti. Ya, kita panggil dia tak perasan. Mungkin dalam keadaan suasana yang Suasana dia suasana. Mereka akan ya, mungkin sekejap lagi kan dia ada impian lap. semua nak tengok
lap tu kan. Kita akan dapatkan lacak ni. Banyak orang komenkan kita. Yes. Azwarina kenapa tak tunggu sampai habis? Okay. Hari ni kita tarik. bagikan. Kita belanja Kita belanja. untuk tapi apa janganlah pergi tempat lain. Ambil air, datang balik depan Datang TV. balik. Okey, malam ni remote kita pegang. Beras kita belilah. Yelah takut jadi binian. Kim Panggon. Ya, kita lihat Kim Panggon Lihat meraihkan bagaimana penyokong. dia tunduk Yep. rasa hormat. Dia tunduk untuk menyatakan terima kasih kepada Atras Melaya dan juga penyokong-penyokong. Yup. Oh, kita tak nampak apa tu? Bahasa Korea. Apa tu? Saya tak nampak. Dari Korea untuk Malaysia. Oh, awak tajam mata awak. Dia baca yang bahasa Korea. Oh, dia baca bahasa Korea. Melihat kepada dia datang dalam kedudukan yang pelbagai persepsi diberikan. Boleh tak boleh. Tetapi Panggun, saya dan juga Syukur semalam berbincang bila kita buat kajian, ada beberapa benda yang menarik dan juga luar biasa telah pun dilakukan oleh Kim Panggun. Dan kita akan berdiri, ayo semua di rumah, kita nyanyikan bersama lagu Negaraku bersama-sama dengan Atras Melaya dan serta seluruh penyokong-penyokong yang berada di stadium pada malam ini. Ayo kita nikmati bersama untuk anda rakyat Malaysia. Kita tepuk, kita pun. What a moment. Inilah yang kita nantikan. Inilah yang kita impikan. Penantian yang begitu lama. Atas nama rakyat Malaysia, anda di rumah telah pun berdiri. Anda di stadium juga berdiri. Kami berdiri bagi menyanyikan lagu kebanggaan kita, Negaraku, untuk meraihkan kemarahan pasukan bola sepak negara kesayangan Piala Asia. Yang nyata sebelum ini pelbagai persepsi. Kita juga memberikan komen-komen. Ada kalanya sedikit pedas, ada kalanya sedikit. Betul. Semuanya akan berikan untuk memastikan bahawa kita akan terus berada di belakang pasukan kesayangan kita. Inilah yang nikmat yang dinanti-nantikan oleh penyokong-penyokong negara. Imam Malaya kami selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini, ekor harimau sejati. Satu kepuasan daripada Atras Melaya. Adik yang nombor 12 adik yang menangis tu. Yes, bersama dengan Lekir. Ya.
Yes. Syafiq, lihat dia membawa anaknya. Betul juga cakap kita Syafiq akan skor. Betul. Kau. Syafiq Alhamdulillah, sebenarnya rezeki telah dia. melalui satu senario yang menguji sebenarnya dalam kehidupannya selepas kehilangan anaknya, tetapi dia comeback dalam situasi yang sangat-sangat menakjubkan sebenarnya. Kita masih menanti untuk siapa yang akan dapat sebentar lagi. Syamil Kuti sempat mendapatkan ibunya. Kalau kita dapat Inilah. tangkap Syamil Kuti kan. Syamil Kuti tengah berjumpa dengan geng-geng Kampung Dodoi. Saya ingat dia man of the match kan? Ha? Ya. Yep. Abang kita tunggu. Momen ni kita akan dapat sebentar lagi. Darren Lock. Darren Lock skor kau. Yeah. Weh, tadi dua-dua orang bertingit lah. Aduh. Dua-dua orang bertingit. Darren Lock skor tadi. Kalau dapat view saya Tapi rasa kalau kita keseluruhan. tengok Rubin Terren. Rubin Tren, Kuzai BPE, rezeki dia memang betul-betul Shihan rezeki dia. Azmi. Shihan Azmi. Memang betul-betul rezeki. Mungkin kita berpesta malam ini. Selepas pesta ini kita akan kembali memberikan tumpuan untuk persiapan. Sihat. Inilah detik dan ketikanya. Yep. Detik yang sememangnya kita rindui. Walaupun kegagalan demi kegagalan, walaupun kita acap kali, terus dan terus bersabar. Kita ada Fariza Malias. Dia hantar wakil lah. Fariza Malias telah melalui satu Bersama part anaknya. yang saya rasa memang sedikit cukup menguji. Sila duduk. Awak duduk. Awak duduk. Awak duduk. Dalam keadaan usia kita, usia awak, ada mereka satu pengalaman manis. Benda ni satu pengalaman manis untuk awak untuk. Saya seingat saya 2007, 2008 saya dah kolak macam ni. Yep. Ini dah 2022 tu. Awak kira berapa tahun kita mencuba dan akhirnya bukan Awak- kita host, bukan host lah. Awak awak part dalam sejarah. Sejarah bola sepak kita yang melayakan ini ke Betul tu. Saya ucapkan alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Inilah dua pemain senior yang ada dalam skuad ni dan alhamdulillah mereka berjaya mencipta sejarah. Sejarah yang mereka cipta terlalu banyak dengan kelab mereka dan akhirnya dengan pasukan negara. Puan, tahniah. Syukur alhamdulillah. Ini untuk semua, bukan untuk kami tapi untuk semua. Syukur alhamdulillah. Rezeki Allah Taala, saya ada lagi kat sini, kami semua ada lagi kat sini. Bukan saya, semua yang ada kat sini memain peranan yang penting. Ya, seperti Cepuk cakap, memang kami ini semua untuk anda kan. Sejuk. Sejuk juara. Amazing. Of course, for us, we need to be focused. But I think the team, the fans, everybody did an amazing job. So we are true. We did it. For me, it's a special moment, but for me, it's the most important we win the game. I don't care if I'm captain or not. For me, he's the captain, and I will always support him anytime. You know that. Nama dia kan Sejuk Johan. Saya cakap satu. Saya cakap satu benda. Saya nak kata satu benda. Terima kasih pada semua pemain-pemain, kelab-kelab yang berusaha dapatkan kita ni satu pemain yang baik, permainan yang baik. Semua pemain-pemain yang ada kat dalam ni adalah yang terbaik. Terima kasih pada kelab, terutama kelab saya JDT.
Terima kasih kerana menyediakan pemain-pemain yang terbaik untuk pasukan Malaysia. So, syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak. But tapi pengalaman manis awak kolab kali pertama dan akhirnya pergi ke Piala Asia. Apa perasaan awak? training. Dalam pengalaman awak. Awak pula. First nak ucapkan terima kasih buat keluarga, Ya. rakan-rakan, teammate, staff coaching, staff coaching Negeri Sembilan, teammate Negeri Sembilan dan teammate national team apa semua. Benda yang orang cakap, satu benda yang kita tak jangka lah, yang saya boleh capai. Syukur alhamdulillah, rezeki anak, rezeki family dan rezeki semua rakyat Malaysia. Tahniah. Ya, boleh saya tanya soalan? Okey, saya sebagai pemain nak bertanya pada Abang Hafizah sebagai media. Bukan pasal kutuk Malaysia. So, how you feel sekarang? Apa yang perasaan semua mewakili media-media semua? Apa perasaan Abang? Serius BR tadi bila nak tiup whistle. Masa nak tiup whistle tadi dah sujud menangis. Dia nangis. Saya mengaku saya menangis. Sebab saya rasa macam korang dah lalui semua benda yang apa yang korang tak lalui. Kiri kanan depan belakang tembak. Tapi at the end of the day di sini hari ni korang layak secara merit. Korang berhak. Korang atau nak cakap apa specialist. Korang memang perlu raikan benda ni sampai bila-bila lah. Okey, terima kasih kerana sentiasa bagi sokongan pada kami. Tak lupa juga pada Hafiz Ali Syukur Adan yang sentiasa memberi orang kata motivasi pada kami sebagai pemain yang ada dalam ni. So, terima kasih juga pada media semua yang memainkan cukup peranan yang terbaik untuk pasukan negara. Fan-fan di rumah. Fans di rumah, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa mendoakan pasukan negara. So, kali ni bagilah saya lebih sikit cakap pasal kita layak ke Piala Asia. Kan? Sebelum ni saya macam takut nak segan nak cakap. So, kali ni bagilah saya cakap pula kan. Tapi lama-lama pun orang naik benci, jemu. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak semua. Tahniah. Dua pemain senior yang masih beraksi untuk pasukan negara. Tahniah. Awak cipta sejarah. Tahniah. Kita cuba dapatkan Syamil Kuti. Dia dah masuk abang. Oh ya ke? Dia orang dah masuk. Aduh. Okey. Kita belanja gol-gol yang terhasil. Have a seat guys. Okey. Allahu Akbar. Gol yang pertama. Salut. Okey, kita saksikan jaringan-jaringan yang terhasil. Bagaimana Malaysia bermula dengan jaringan Safawi Rashid. Okey. Nyata selepas itu kita terus dominan dengan gerakan-gerakan yang menarik yang dihasilkan untuk memberikan Satu blessing header yang menarik daripada Syafiq. Apa yang kita cakap tadi, second half minta ada rezeki Syafiq untuk menjadikan gol. Akhirnya dalam awal minit second half tadi dia menjadikan gol. Satu hantaran yang menarik daripada Faizal Halim tak silap saya tadi. Kita bincang pasal nama Syafiq ni. Safi kata dia akan skor. Dia akan skor dan akhirnya dia skor. Dia berada di tempat yang betul ketika bola di mana situasi dalam D-box. Malaysia sebenarnya terus menekan. Dia tak slowkan pace game. Dia, betul. Dia keep on bagi press untuk masukkan Bangladesh. Betul. Apa yang kita lihat walaupun dalam keadaan second half kita lihat pemain-pemain Bangladesh pun kepenatan dan pemain Malaysia melakukan tekanan demi tekanan dan kita menjadikan 2 gol dalam separuh masa kedua. Kita tidak berasa selesa pada separuh masa pertama. Walaupun leading 2-1, kita tak selesa. Kita terus pergi dan akhirnya 2 lagi gol. Darren Lock COVID lepas tu injured, kena drop. Saya dengan saya tiga-tiga macam ni kan. Last kali dia score lah Darren Lock untuk pasukan Malaysia. Satu insting yang sangat baik ketika sebenarnya kalau kita kombinasi pemain-pemain yang berada di tepi, Matt Davis, Arif Aiman, Akia Rashid, mereka adalah datang daripada satu kelab yang sama dan keserasian mereka melakukan movement yang amat menarik dan satu hantaran daripada Akia Rashid
Akhirnya kita melihat Darren Lock menjadikan gol. Lihat dia bagaimana dah attempt. cuba dan hari ini dia dapat menjadikan gol untuk pasukan Malaysia. Vision daripada Akir Rashid menghantar bola di antara penjaga gol dan last defense, dan Darren Lock berada di situ. Memang satu hantaran yang sangat baik. Baju besar. Inai player meraihkan kita jugalah. Kita berkena sembah air. Okey, penalti Yap. yang dihasilkan oleh Safawi lah. Ya, okey. Macam kita bincangkan tadi, intention ke arah Matt Davis, tetapi persoalan pertama adalah bagaimana pressing awal dilakukan oleh kesemua pemain-pemain. Ketika hilang bola di tepi line itu, tapi player-player Malaysia hampir 4 orang melakukan pressing yang agak tinggi, dan akhirnya kita dihadiahkan sepakan penalti yang disudahi oleh Safawi Rashid. Inilah satu pressing yang tidak kenal erti putus asa daripada pemain-pemain. Rasa ini satu perancangan daripada ketua jurulatih juga. Bila hilang bola di kawasan pihak lawan, terus press sehingga dapat bola dan menghasilkan satu penalti. Ini cerita tentang Safawi Rashid. Arif Aiman walaupun tidak menghasilkan jaringan, tetapi ya Allah, tarian dia, ya Lego Allah dia. Kaki dia ni apa, pakai gam ke? Sebenarnya dalam Kipanggun punya keseluruhan, pemain beraksi dengan amat baik sekali. Siapa yang diturunkan akan melakukan tugas-tugas dia yang amat baik sekali. John Cole. Super. Walaupun angle yang kecil. Selain Walaupun daripada bukan- jaringan, saya rasa kredit pada Miki bola ni. Miki ke Syafiq? Syarul Sa. Syarul Saad. Lihat bagaimana rembatan yang dilakukan terus untuk memberikan jaringan yang sangat penting, jaringan moral untuk menaikkan semula bagaimana kita dalam keadaan yang agak sedikit slow sedikit. Saya rasa tidak ada slow. Saya rasa mereka melakukan tempo yang tinggi juga. Walaupun dalam jaringan satu sama, mereka masih lagi mengekalkan tempo yang tinggi, dan mereka masih lagi tidak berputus asa untuk mencari gol yang kedua. Jadi usaha yang dilakukan oleh pemain-pemain negara ni, dan akhirnya dijaringkan oleh Dian Cole. Ada tanya, kita nak raikan malam ni, kita nak tengok aja apa. Kita nak tahu pasal Malaysia je. Malaysia Kita je. tak nak tahu pasal gol Bangladesh. Okey. Jadi sudah pun sah Malaysia ke Piala Asia. Yes. Kita saksikanlah dalam saingan kumpulan E terlebih dahulu. Snaplah gambar ni untuk kekal dalam memori. Kita berakhir pada kedudukan yang sangat-sangat menakjubkan dengan 6 mata yang diraih untuk meninggalkan. Paling hampir, paling dekat adalah pasukan Filipina yang terpaksa akur selepas mereka tewas dengan Palestin dalam perlawanan tempoh hari petang tadi. Saya rasa kekalahan Filipina itu telah membuka pemain-pemain Malaysia untuk berusaha untuk mencapai kemenangan pada malam ini. Dan akhirnya terlaksana. Akhirnya telah dibuktikan. Akhirnya doa-doa kalian yang berada di rumah dan di penyokong, akhirnya kita berjaya. Okey, jom kita saksikan bagaimana kedudukan secara keseluruhannya untuk kita berada di kedudukan kedua, tetapi Thailand belum main. Kyrgyzstan juga tak main lagi. India dan Indonesia belum main. Okey, tetapi seperti yang kita ketahui, kita dalam mood yang sangat baik dan kita telah pun merealisasikan di bumi sendiri untuk kita mengesahkan kemarahan kesayangan Piala Asia. Okey, kedudukan naib juara. Wow. Saya nak ambil kesempatan sebelum kita, ada masa lagi ya? Selain daripada penonton, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru penerbitan. Oh, yep. Juru kamera. Betul. Semua kru penerbitan yang terlibat Dalam kejohanan Piala Asia. betul. Saya nak mention nama terlampau banyak. Tetapi producer Mr. Razlin, Orang Penang. Lepas tu Ijat. Siapa lepas Ijat? Adi Zaim, Bos Soleh, Chaun, seorang assistant producer yang sangat comel. Producer yang sangat comel. Zainal Abdul Rauf dan company. Zainal Abdul Rauf, Deskoin, semualah. Aiman, Asmoi Bakiri, Izwan, Aziza Muzi, Nizaruddin Yusof, Syarum Kalam, Razman Roslan, dan juga kepada Tokyo Catering. Dan satu lagi. Stanley Bernard. Jadi semualah atas nama keluarga Astro Arena, kita telah memberikan yang terbaik untuk tatapan, untuk penonton-penonton. Dan kami tidak akan berhenti di sini kerana janji kami akan ada lebih banyak lagi cara-cara untuk kita mendekatkan atlet dan juga sukan menerusi platform Astro Arena. Netball,
tengah berlangsung sekarang ni. Kita promote. Okay? Kita promote. Jadi semuanya kami berikan untuk anda. Andalah kekuatan kami. Andalah motivasi kami untuk memberikan yang terbaik sepanjang berlangsungnya kejohanan kelayakan Piala Asia ini. Walaupun ada kalanya kita ternampak ada kalanya kita negatif komen kepada pasukan negara. Ada kita puji, tapi akhirnya negatif dan puji mereka mencapai satu pencapaian yang amat baik sekali. Okey, sebagai bekas pemain kedua-duanya, anda hari ini anda berada di satu tempat yang saya rasa momen ni saya sendiri pun saya sebab tambah lagi dua-dua pemain. Saya hilang kata-kata bila berada dalam situasi macam ni. Kemanisan kejayaan tu sangat-sangat dalam hati. Sebab inilah permainan yang kita sayangi. Bila kita dapat kejayaan macam ni bersama dengan seluruh fans yang datang tengok, bersama media, bersama pihak-pihak atasan yang kat sana, kejayaan tu sangat manis sampai hilang kata-kata. Untuk saya terlibat dengan bola sepak walaupun saya tidak berhasil lagi, tapi momen-momen ni kita akan duduk kat dalam jiwa kita. Walaupun mereka meraihkan, kita juga meraihkan hasil kejayaan mereka. Sebab inilah jiwa kita sebagai seorang pemain bola sepak yang kita tidak akan lupa sampai bila-bila. Okey, sedar tak sedar kita telah sampai ke penghujung pertemuan kita. Jadi suka diingatkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya umumkan Malaysia layak ke Piala Asia. Jadi tepukan gemuruh untuk semua dan juga penonton-penonton di stadium yang terus memberikan sokongan sepanjang berlangsungnya saingan pada kali ini. Okey, akhir kalam dari saya sekali lagi, ini rumah kita, ini pasukan kita, tanah tumpah darah kita demi Malaysia. Here we go. Jangan lupa syukur, jangan lupa Nida. Jumpa lagi.